Innallaha ja'ilun lima tarahu farajan wa makhraja. Sesungguhnya Allah akan lihat, akan memberikan kepada kamu, menjadikan kepada kamu penglihatan untuk melihat jalan keluar dan jalan penyelesaian, dan Allah pasti memenangkan agamanya. Ini janji, dan janji ini pasti berlaku. Cuma dekat ataupun jauh lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Allah Ta'ala berikan kepada kita petunjuk hidayah. Kita istiqamah di dalam masjid kita, istiqamah dengan majlis, istiqamah dengan sembahyang Jumaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan sebab itu untuk kita dijadikan sebagai hamba Allah yang baik, yang soleh. Hidup kita baik, mati kita juga baik, dan kita bangkit bersama orang-orang yang baik, para nabi, para rasul, dan dapat bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat meminum air telaga Kausarnya, dan kita semua masuk syurga Allah Ta'ala insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah, amma ba'. Saudara-saudara muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah, mari kita memuji dan kita memuja Allah serta bersyukur kepadanya. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat dan berkat daripada Allah Ta'ala. Saudara-saudara yang dikasihi dan dirahmati Allah, pada suatu hari selepas gagal memasuki kota Taif, kerana orang-orang Taif begitu keras dan kasar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam perjalanan balik Rasulullah singgah di Wadi Nakhlah. Di situlah Allah Ta'ala menceritakan bagaimana sekumpulan jin yang mendengar Nabi SAW membaca Al-Quran dan kemudian balik kepada kaumnya memberi peringatan tentang apa yang telah diberikan oleh Allah. Apabila keadaan reda, Nabi SAW berhasrat untuk kembali semula ke Mekah. Walaupun Nabi telah pun dihalau, dikeluarkan daripada Mekah selepas kewafatan isterinya Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib. Zaid bin Harisah yang menemani Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, adakah kamu nak balik semula ke Mekah sedangkan orang Mekah telah menghalau dan mengeluarkan kamu daripadanya?" Nabi dengan tenang dan lembut berkata kepada Zaid ibnu Harisah, "Ya Zaid, innallaha ja'ilun lima tara farajan wa makhraja, wa innallaha nasirun dinahu wa muzhirun nabiyahu." Wahai Zaid, sesungguhnya Allah pasti menjadikan keadaan jalan keluar untuk agamanya, dan dia akan menolong nabinya. Di ketika seluruh perkara yang menjadikan terhalang sesuatu cita-cita dan kehendak, hanya berbaki satu sahaja lagi, iaitulah bergantung harap kepada Allah. Nabi SAW adalah orang yang paling kuat dan tingginya bergantung harapan kepada Allah. Maka sebab itulah Nabi menjadi contoh kepada umat
di dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Walau dengan apa tekanan perkara yang dilakukan kepadanya, keyakinan kepada Allah tak pernah luntur. Tidak digoyang oleh kehendak-kehendak dan tuntutan makhluk. Bukan sekadar daripada manusia, bahkan daripada malaikat. Yang datang bertemu dengan Nabi menawarkan pertolongan. Tetapi Nabi mengatakan, Allah lah yang memberi pertolongan kepada aku dan perlindungan kepada aku. Setelah memuncaknya tekanan kepada Islam, terutama selepas wafatnya Khadijah dan juga Abu Talib, bapa saudara Nabi. Sebelum daripadanya, apabila berlaku kejahatan, kezaliman itu sampai kepada batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang disebut oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah Yasin, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum mukhmahun wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat ini diturunkan kepada 3 orang pemuka musyrikin Mekah. Syaibah, Utbah dan Utbah ibnu Rabi'ah serta Abu Jahal. Pada ketika itu Nabi sedang bersembahyang di sisi makam Ibrahim. Ketika mana dia berdiri menghadap Tuhannya, Abu Jahal berkata kepada 2 orang sahabatnya, siapakah yang boleh melakukan sesuatu kepada dia, yakni ditunjuk kepada Muhammad? Lalu Syaibah yang pertamanya dia kata, aku yang buat. Nabi bersembahyang menghadap Allah khusyuk. Dan ketika Nabi sujud, dia datang membawa batu besar dan untuk menghempah pada Nabi. Lalu ketika mana dia nak menghempaskan tangannya, Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Kami jadikan kedua tangannya terlekat dekat tekuk, tak boleh nak upah batu. Inna ja'alna fi a'naqihim a'lalan fahiya ilal azqani fahum mukhmahun. Jadi macam mana dia nak melaksanakan perkara tersebut? Terlekat, tak boleh dia nak upah batu. Lalu bila disedar Nabi telah berdiri di hadapannya, lalu tergesa-gesa dia balik kepada kawannya. Lalu ditanyakan, kenapa kamu tidak melakukannya? Lalu dia kata, macam mana aku nak buat? Tangan aku lekat dekat tekuk. Lalu berkata seorang daripada kawannya, alasan kamu begitu, alasan kamu sangat remeh, sangat tak betul. Lalu dia meremehkan perkara yang mudah ini pun kamu tak lakukan, tak dapat nak buat. Dan Nabi sujud lagi. Dan ketika Nabi sujud, datang orang yang kedua. Ketika mana dia nak menghempaskan batu, Allah Ta'ala menurunkan, waja'alna min baini aydihim sadda. Kami jadikan di hadapannya dinding. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda, di belakangnya dinding. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Menutupinya, macam mana dia nak melihat? Bila nampak tengok, tak ada. Tadi ada Muhammad sini. Mana? Bila disedar Rasulullah telah berdiri depan. Lalu dia kembali kepada kawan dia. Dia kata, kenapa kamu tidak menghempas batu? Kenapa kamu tak lakukan? Dia kata, macam mana aku nak lakukan? Sedangkan aku melihatnya tak ada. Dia tak ada. Lalu berkata kawannya, alasan kamu lebih teruk daripada alasan aku. Muhammad ada di situ.
Lalu Abu Jahal yang menjadi ketua mereka berkata, kamu ini adalah orang yang tak boleh diharapkan. Tak boleh harap. Boh juga nak kena buat. Tak boleh nak buat. Nabi sujud. Dan ketika Nabi sujud, Allah Ta'ala turunkan ayat, Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ketika dia nak empah batu, tiba-tiba mukanya menjadi pucat. Dia berpaling dan lari. Kedua orang kawannya kemudian mendapatkannya. Lalu bertanya apa yang berlaku. Lalu dia berkata, ketika aku mahu mengempas, tiba-tiba bayangan seekor unta yang sangat besar membuka mulut nak makan aku. Lalu kedua sahabat dia kata, alasan kamu lebih teruk daripada alasan kami. Tidak ada unta pun di situ. Di sini keyakinan daripada Allah Ta'ala. Walaupun setelah mana orang yang diharapkan, yang pada ketika itu yang dianggap menjadi benteng kepada Nabi, Khadijah isteri yang mengorbankan seluruh harta benda untuk Islam, Abu Talib yang menggunakan kedudukannya mempertahankan Nabi, diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi jalan keluar, perlindungan tetap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ketika memuncak itulah berlaku perkara yang sangat mereka tidak sangka-sangkakannya. Iaitulah Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bapa saudara Nabi. Dia di antara bapa saudara yang kasih dan sayang kepada Nabi, tapi tak peduli ke Nabi. Abdul Muttalib sangat memanjakan Nabi, toki dia. Kerana dia lahir dalam keadaan yatim, tidak ada ayah. Dibela oleh ibunya sebentar dan kemudian diletakkan di rumah Halimatus Sa'diyah, menyusu. Ada riwayat kata sehingga 6 tahun. 6 tahun. Dan setelah itu dikembalikan kepada ibunya, Aminah bintu Wahab. Baru bermanja beberapa ketika dibawa ibunya pergi berziarah makam bapanya di Yasrib, di Madinah. Dalam perjalanan balik, ibunya wafat di satu tempat bernama Abwa. Rasulullah balik dengan Ummu Aiman ke Mekah dan kemudian dipelihara oleh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menjadi pemimpin ketua orang-orang Mekah. Sangat mengasihi dan memanjakan Nabi. Sehingga setiap urusan didahulukan urusan Nabi dan diberikan keutamaan. Dan apabila hampir wafatnya, dia berwasiat supaya menjaga urusan Muhammad mendahului daripada urusan dirimu dan keluargamu. Dan Abu Talib diperintahkan untuk menjaga Nabi walaupun dia mempunyai anak yang ramai. Lalu Nabi duduk bersama dengan Abu Talib dan mendapat perlindungan dan mendapat kasih sayang daripada Abu Talib. Sehingga dewasa, sehingga dia berkahwin dan sehingga dia diangkat menjadi Rasul. Dan apabila wafat Abu Talib, maka Nabi diperlakukan. Hamzah yang tidak mempedulikan urusan. Walaupun dia tidak Islam, tapi dia sayang kepada Nabi. Walaupun dia sayang kepada Nabi, hidayah belum masuk dalam diri dia. Hamzah dikenali dengan Asadul Arab, singa orang Arab. Yang ini sebelum Islam, dia telah dikenali sebagai Asadul Arab. Dalam kitab Sirah Nabiul Arabi menyebut, Hamzah ini suka berburu. Antara kegemarannya berburu. Dia tidak berburu melainkan binatang-binatang besar. Kalau dapat yang kecil-kecil, dapat arnak, dapat apa benda itu, pelanduk kecil-kecil ni, dia akan tinggalkan di bukit-bukit untuk memberi makan harimau dan singa. Kerana dia berharap untuk mendapat buruan yang besar. Dan dia tidak pernah gagal daripada perburuannya. Sehingga satu hari dia dapat membunuh seekor singa. Lalu dia cabuk kepala singa,
Cabut rambut dia tu, dia pakai letak atas kepala. Lalu pergi masuk ke Mekah. Sebagaimana biasa, orang tengok singa naik kuda, bawa kuda. Sebab kepala penuh rambut singa. Rupanya dia sayat kepala singa, dia pakai, dia buat topi. Jadi orang tengok rupanya Hamzah. Maka selepas itu dia dikenali sebagai Asadul Arab, singa orang Arab. Dan setiap peperangan dia yang ke depan, sangat pemberani, sangat hebat. Tapi dia tidak peduli, tak ambil peduli tentang Islam. Sehingga satu hari dikatakan bahawa dia pergi keluar untuk berburu. Tiba-tiba tidak mendapat seekor pun. Seekor arnak pun tak dapat. Bukan kata singa harimau, arnak pun tak dapat. Dan dia tidak pernah dimalukan begitu sekali. Lalu apabila waktu petang, dia balik juga. Dan apabila sampai di Mekah, kebiasaannya Hamzah akan bertawaf sebagai menghormati Kaabah. Ketika mana masuk ke dalam Masjidil Haram, tiba-tiba hamba perempuan kepada Abdullah ibnu Jud'an berkata kepada Hamzah, "Wahai Hamzah, tidakkah kamu dengar orang memperlakukan sesuatu kepada anak saudaramu?" Lalu Hamzah kata, "Aku tak tahu. Aku baru balik daripada berburu." Hamba perempuan Abdullah bin Abi Jura'an menceritakan apa yang berlaku. Tiba-tiba memicu kemarahan Hamzah. Hamzah yang pada ketika itu kebiasaannya bertawaf, membatalkan niatnya untuk tawaf. Dan kemudian berpaling ke Darun Nadwah. Darun Nadwah ni macam kita ni balai raya lah. Tempat berhimpun pemimpin-pemimpin berbicara dan bercakap. Isu yang berlaku, isu apa? Dia akan bercakap isu itu, isu ini. Kalau macam kita ni, isu lain ni apa? Isu bajet lah. Macam mana bajet begitu. Ataupun isu Palestin dengan Israel ke. Bercakap di situ. Dan ketika masuk, kebiasaannya dia akan mengucapkan salam. Tetapi kali ini dia masuk dengan keadaan berkuda. Lalu kemudian dia turun daripada kuda dan memukul Abu Jahal dengan busur panah sehingga berdarah. Dan ketika itu pengikut-pengikut Abu Jahal, terutama daripada kabilah Bani Mahzum, bangun berdiri untuk mempertahankan Abu Jahal. Bukan sekadar dia pukul dengan busur panah Abu Jahal, lalu dia berkata, "Wahai Abul Hakam, kalau kamu nak berkelahi, berkelahi dengan aku. Bukan dengan budak muda." Kerana Nabi pada ketika itu masih muda. Masih tidak dikira sebagai orang yang dewasa. "Berkelahi dengan aku, baru padang." Lalu pada ketika itu, kabilahnya nak mengambil tindakan kepada Hamzah. Tiba-tiba bangkit Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim mempertahankan Hamzah. Abu Jahal ini sebelum daripada Islam namanya digelar Abul Hakam. Abul Hakam ni iaitulah dengan maksud orang yang paling bijak, hakam. Hakam ni hakim lah. Abu Hakim, bapa bijak. Kerana dia seorang yang memang mempunyai kepintaran dan mempunyai kepandaian sebagai seorang pemimpin. Tetapi apabila datang Islam, dialah yang paling kuat menentang Islam. Maka Rasulullah tukar daripada Abu Hakam kepada Abu Jahil, hak paling bodoh. Maka sebab itulah siapa-siapa sekalipun, bijak setara mana, mengaji tinggi, ada master, ada PhD, profesor media, Tok Syekh, apa benda Maulana ke apa benda sekalipun, apabila lawan Islam, lawan Rasulullah, maka mereka itu bodoh walaupun dianggap cerdik oleh manusia ramai. Kerana ukuran cerdik dan bodoh itu bukan kepada kepandaian, kepintaran, tapi ukuran cerdik dan bodoh itu sejauh mana kamu taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan engkar. Ada dalam sebulan ataupun 2 bulan lepas, dekat Indonesia ada seorang dulu yang cakap dengan bahasa semut. Tak jadi semut dah lah ni pun. Orang tak peduli dah. Ada seorang yang ketika mana dijumpai bertapa dalam sebuah tempat. Dia bertapa 10 tahun bertapa. Berlumuk badan. Lama.
Sampai orang datang minta kepada dia, minta berkat begitu begini kat Indonesia. Lalu ketika banyak-banyak tu saya masuk dalam apa benda tu, dia punya Facebook apa, saya komen di situ. Ni bukan untuk wali ni orang gila. Saya tulis begitu. Jadi mungkin yang tak asuk marah saya, awak siapa? Oh Malaysia apa benda? Dia berkait dengan Malaysia apa benda. Nampak? Saya kata wali ni taat kepada Allah. Wali ni tunduk kepada Allah. Ni 10 tahun betapa naik lumuk. Bila dia semayang? Main Jumaat pun tak semayang. Kencing berak situ ke macam mana? Wali ke tu? Bila kita sebut itu ada juga hak betul. Ya juga, betul juga. Sebab kadang-kadang ni kita tak fikir, kita tak reti nak faham. Nampak orang tu nampak macam pakai serban sikit, janggut sikit, pakai tongkat, nampak agak-agak lusuh sikit ni wali, tok wali. Perkiraan wali mesti berharap, dia mesti bergariskan atau mengata timbang daripada tunduk dan taat kepada Allah Ta'ala. Dan kebiasaan wali Allah Ta'ala, dia tidak mahu untuk dikenali oleh manusia. Kerana dia takut kalau jika sekiranya orang tahu dia wali, lalu orang datang dan berharap kepada dia. Orang tidak lagi berharap dan meminta kepada Allah. Ni tok wali ni, bawa air, suruh dia siut, suruh dia doa, suruh dia sapu. Akhirnya harapan manusia kepada Allah tidak lagi, lalu kepada dia. Maka sebab itulah para wali menyembunyikan diri. Dah ada kata tok wali tu, wali ada dua, wali Allah, wali syaitan. Wali syaitan juga diberi pertolongan dan melalui istidrak kejahatan. Ini perkara yang kita kena mengaji, kena belajar. Bukan main ikut-ikut je. Sebab tu kita kena istiqamah. Datang ke rumah Allah, mengaji, belajar, bersembahyang, berjemaah, bergaul dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Maka mudah-mudahan jadi baik. Maka bila berhadap keadaan itu, Abu Jahal menunjukkan bagaimana bijak dia. Dia kata, jangan lakukan apa-apa. Sesungguhnya betul, dia marah kepada aku kerana aku telah memaki dan juga memukul anak saudaranya, yakni Muhammad. Betul. Yakni bila dia mengaku begitu, dia merendah diri, maka tidaklah berlaku perkelahian di antara Bani Hashim dan juga Bani Makhzum. Lalu pada ketika itu katanya Hamzah, kalau kamu nak marah pada aku, kerana aku juga ikut agama Muhammad. Walhal dikatakan pada ketika itu dia belum lagi menjadi Islam, dia tidak Islam. Tetapi apabila sikap lunak daripada Abu Jahal itu menyebabkan dia rasa bersalah kerana dengan perkara tersebut dia mengaku Islam di depan Abu Jahal sedangkan dia tidak Islam. Lalu perasaan bersalahnya dia membawa pergi ke Kaabah. Lalu berdiri di hadapan pintu Kaabah dan meletakkan kedua tapaknya pada dinding Kaabah. Lalu dia berdoa, wahai Tuhan. Orang-orang Arab ni, orang musyriki ni, mereka ni beriman kepada Allah. Sesatnya mereka hanya apabila menjadikan sembahan yang lain daripada Allah Ta'ala. Mereka kenal Allah, mereka pernah dengar nama Allah. Kerana mereka keturunan daripada Ibrahim dan anaknya Ismail. Tetapi melalui rentetan yang sangat jauh perjalanannya sehingga sampai kepada Nabi Muhammad, dikatakan tidak ada Nabi dan Rasul. Maka sebab itu dicatatkan di dalam ucapan-ucapan mereka kalimah Allah, Bismikallahumma. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Mereka letakkan pada surat-surat perjanjian mereka. Dan mereka juga bertalbiah menyebut nama Allah, Labbaik Allahumma labbaik. Tetapi mereka juga menyebut Allata wal Uzza wal Manat dan lain-lain daripada patung berhala sebagai sembahan. Lalu kemudian daripada itu dia berdoa, wahai Tuhan, tenangkan hati aku. Aku tak reti nak memilih. Dan katanya Hamzah memberitahu kepada seseorang, kepada orang lain sesudah Islamnya perasaannya itu. Dia kata ketika aku menyebut nama Allah, tiba-tiba aku merasakan dunia menjadi lapang. Segera akal aku terfikir berkenaan anak saudaraku Muhammad kerana bimbang apa yang berlaku kepadanya. Lalu aku pergi berjumpa dan melihat keadaannya. Dan aku melihat dia baik-baik sahaja. Dan aku menceritakan apa yang berlaku. Lalu Nabi SAW mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Dan Allah Ta'ala menurunkan hidayahnya sehingga Hamzah menjadi Islam.
Dan cerita Hamzah menjadi Islam menjadikan Abu Jahal semakin marah. Sudahlah dia marah Islamnya Hamzah, dan kemudian dipukul, dimalukan di hadapan orang lain. Kerana dia pemimpin. Dia bukan orang biasa. Dia esko juga. Kena tampar begitu je. Hamzah tak esko pun. Kan? Jadi kena begitu. Diruayatkan satu kisah yang lain pula ketika dalam perjalanan balik dalam keadaan hati marah. Tiba-tiba melintas Abdullah ibnu Mas'ud yang membawa gumpalan kayu api. Abdullah bin Mas'ud asalnya seorang hamba. Kemudian dia dibeli dan dibebaskan menjadi orang merdeka. Tetapi dia seorang yang miskin. Dan dia masuk Islam. Dan kebetulan pula tubuh Abdullah ibnu Mas'ud ni kurus dan kecil. Memikul kayu api. Ketika dia pikul, tersalah melintah di depan Abu Jahal. Yang Abu Jahal ni sangat marah dengan keadaan apa yang berlaku. Melintah orang Islam pula. Tak pasal-pasal dia tampar Abdullah bin Mas'ud sehingga jatuh terlentang dengan gumpalan kayu apinya. Tak cukup dengan itu, dia pijak muka. Dipijak muka Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal ni besar. Muat safak dia, sifat dia besar. Kakinya memenuhi muka. Lalu dia kata, siapa yang akan melepaskan kamu? Siapa yang melepaskan kamu? Lalu katanya Abdullah bin Mas'ud, Allah yang lepaskan aku. Dan peristiwa itu dilihat oleh Abbas pak saudara Nabi. Lalu Abbas marah kepada Abu Jahal. Adakah dengan sebab kamu marah kepada Hamzah dengan apa yang berlaku, lalu membuat kepada budak tersebut? Bila dengar daripada Hamzah marah begitu, Abbas marah begitu, dia pun rasa segan malu, lalu dia meninggalkan sambil gelak ketawa. Dan perkara yang tidak disangka-sangkakan, tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud ketika nak bangun, dia lihat ada seseorang mengholorkan tangan. Dan dia tak sangka yang mengholorkan tangan itu adalah Umar ibnu Khattab. Umar termasuk di kalangan sahabat, di kalangan orang musyrikin yang kuat untuk menyeksa dan menzalimi orang Islam sebelum Islam. Dia dengan Abu Jahal ni sama naik je. Pernah dia pukul orang Islam dari pagi sampai petang. Lalu bila petang dia kata, mu jangan ingat aku tak pukul mu kerana aku letih. Kerana aku ni hilang kemarahan aku. Tak, aku pukul ni sebab hari malam je. Kalau malam ada lampu, kan malam-malam kali aku pukul. Ni bekeng ni sedih normal. Orang takut. Sebab itu Abdullah bin Mas'ud tak percaya yang menghulurkan tangan untuk menariknya bangun adalah Umar ibn Khattab. Lalu kemudian dia mengangkat balik gumpalan kayu api sambil berpaling kepada Umar. Dia kata, wahai Umar, mudah-mudahan doa Nabi mengenai kamu. Umar menjadi terpinga-pinga. Apa benda? Kerana Abdullah bin Mas'ud kata, mudah-mudahan doa Nabi mengenai kamu. Lalu benar, selepas 3 hari daripada Islamnya Hamzah, Umar yang balik rumah terkenang apa yang berlaku di Darun Nadwah. Bagaimana begitu cepat Hamzah berubah dan begitu tegas dia mempertahankan Rasulullah anak saudaranya dan memukul ketua orang musyrikin di hadapan khalayak ramai. Sampai begini, sampai boleh pecah belah. 2 hari tak keluar rumah, mikir nak buat apa. Lalu dia pun didatangi hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Lalu syaitan bisik, dia kata, wahai Umar, segera selesaikan perkara ini. Lalu Umar pun terfikir, sejak ada Muhammad, sejak itulah kacau yang berlaku di Mekah. Maka aku mesti selesaikan urusan ini. Hilangkan Muhammad dan hilangkan kekacauan. Sebelum Muhammad tak ada kekacauan. Ada Muhammad, ada kekacauan. Mesti hilangkan Muhammad, mesti bunuh Muhammad. Tapi bagaimana? Muhammad mempunyai pengikut ataupun mempunyai keluarga yang ramai, Bani Muttalib dan juga Bani Hashim.
Dan ramai di kalangan orang Islam yang mempertahankan dia. Umar juga adalah ketua kepada kabilah Bani Adi. Dia kata tidak mengapa. Biar aku sendiri yang pergi berdepan dengan Muhammad. Aku bunuh Muhammad dengan pedang aku. Dan aku akan datang menghadap kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Dan menyerahkan pedang yang aku membunuh Muhammad supaya aku dibunuh. Darah di balas darah. Biar Muhammad mati dan aku mati bertanggungjawab. Dan selepas ini tak ada kekacauan. Ini pada pemikiran Umar. Lalu dengan nekat dia keluar daripada rumah dengan membawa pedang. Dan tiba-tiba ketika mana dalam perjalanan nak pergi, dia bertemu dengan seorang pemuda Bani Makhzum. Bani Makhzum ni kabilah Abu Jahal. Tengok Saidina Umar bawa pedang, orang lain biasa tak bawa pedang. Bawa pisau kecil saja, mana-mana. Ni bawa pedang. Dia kata, wahai Umar, ke mana ke kamu? Pada siang hari membawa pedang, sepertinya mempunyai satu perkara yang besar untuk membunuh seseorang. Lalu Umar berpaling, ini urusan aku dengan Muhammad. Lalu dia tanya, apa urusan kamu dengan Muhammad? Lalu dia kata, Muhammad lah yang menjadi sebab yang begini-begini. Dia sebut satu-satu. Bila sebut begitu, dia kata, kamu nak bunuh Muhammad? Untuk apa? Untuk berasa malu dengan sebab kerana Muhammad membawa satu ajaran yang lain daripada agama yang lain. Adakah sebab itu? Dia mengajak orang lain kepada Allah. Dengar tu Saidina Umar marah. Aku tengok mu pun macam ikut Muhammad dah. Dia kata, kalau aku mengikut Muhammad, ada orang yang lebih berhak ke atas kamu untuk mengambil tindakan. Lalu dia kata, siapa? Adik kamu Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid. Bila mendengar itu, tiba-tiba muka Saidina Umar menjadi merah. Saidina Umar ni kulit putih. Menjadi merah. Lalu dia pun berpaling pergi ke rumah adiknya. Ketika sampai di rumah adik dia dengar suara seseorang bercakap. Yang pada ketika itu Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu anhu datang mengajar kedua suami isteri ini tentang Al-Quran. Dan ketika itu dia sedang membaca suratul A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Mengajarkan. Dan suara itu didengar. Saidina Umar kemudian menerpa supaya dibuka pintu. Khabbab yang dalam keadaan ketakutan lari menyeruk. Dan apabila dibuka pintu, lalu dia kata, apa yang aku dengar dari kalangan kamu berdua? Lalu adik dia Fatimah dia kata, tidak, melainkan percakapan aku dan suami aku. Aku bercakap dengan tok lelaki aku. Mu nak marah pasal benda? Lalu dia kata, aku dengar mu dua ni masuk Islam. Mu ikut Muhammad, betul ke? Kerana dia marah. Kerana mereka rasa malu apabila ada di kalangan keluarga dan juga orang terdekat mereka masuk Islam. Apatah lagi dia adalah seorang ketua kabilah. Dia dianggap lemah kerana tidak dapat menghalang orang lain. Dan dia juga terkenal sangat keras terhadap Islam. Lalu dia bertanya, adakah kamu masuk Islam? Aku dengar dua orang masuk Islam. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni adik ipar Saidina Umar dan dia juga sepupu Nabi SAW. Sa'id bin Zaid juga salah seorang sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk Islam. Kami dulu masa belajar dulu, antara assignment yang disuruh buat, iaitulah untuk mencari tahu cerita tentang sahabat Nabi yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Apakah yang ada pada kelebihan-kelebihan pada sahabat-sahabat itu? Cari. Kita jumpa cerita Abu Bakar banyak cerita begini. Umar banyak cerita begini. Abdul Rahman bin Auf begini. Sampai kepada Sa'id bin Zaid, payah nak jumpa cerita. Tak rajin dengar, tapi macam mana dia mendapat kelebihan yang begitu besar? Sa'id bin Zaid ni dia ni ada belaka pada dia sifat dia. Sifat berani ada pada dia. Sifat pemurah ada pada dia. Sifat orang yang tegah, orang yang sangat mempertahankan Islam ada pada dia. Tetapi sifat dia itu tidaklah lebih daripada yang lain. Kalau kita tengok yang paling pemurah sekali, Osman dan juga Abdul Rahman bin Auf. Pemberani, Az-Zubair, Sayyidina Ali dan Talha. Yang begitu setia, yang begitu taat, Abu Bakar, Umar.
Ada sifat-sifat dia. Sa'id bin Zaid ni ada, tetapi dia tidak melewati batas. Tapi dia ada semua dengan apa yang ada pada sahabat. Pernah dalam perang Tabuk, Nabi ni harta tak banyak. Nabi kata, siapa yang nak derma? Datanglah orang derma. Saidina Osman bawa duit emas 10,000 keping. Duit emas ni banyak lah. 1 dinar berapa? 1 dinar 4.25 gram. Dibawa 10,000. Nabi ni seronok dengan apa yang dibawa oleh Osman begitu banyak. Nabi main macam budak-budak main pasir. Seronok. Lalu berdoa, barakallahu li Osman, barakallahu li amwali Osman. Berkat Allah kepada Osman, berkat harta kepada harta Osman. Nabi kata, siapa lagi nak derma? Lalu tanya, apa benda lagi tak cukup? Siapa ada kuda nak bagi kuda, siapa ada panah nak bagi panah. Saidina Osman borong kuda dekat pasar, bawa kuda. Beritahu, ini Saidina Osman. Lalu Nabi tanya, siapa lagi? Siapa lagi? Semua bawa dengan kemampuan. Ada bawa segenggam, ada bawa macam-macam. Ada yang bawa buah kurma, buah tamar. Di ketika orang-orang berkerumun itulah, Sa'id bin Zaid bawa harta yang banyak. Tapi tidaklah sebanyak Saidina Osman, bawa banyak. Dan diletakkan. Dan bila orang semakin kurang, dia pun datang bawa beberapa genggam duit dirham. Ya Rasulullah, ini untuk Islam. Walhal dia letak dah sebekah, 2-3 bekah emas. Tapi tak tahu, orang lain tak tahu. Begitu juga dalam peperangan. Dia tidak duduk barisan depan. Dia bukan orang yang dikenali, bukan yang hebat. Dia duduk di belakang bersama dengan orang-orang lain. Ketika perang, dia perang lain. Ketika ada kesempatan, dia mendapat kuda yang ditinggalkan oleh musuh. Lalu dia naik dan dia akan membelikkan kepalanya dengan kain. Lalu dia menyerbu kepada musuh dengan gagah berani. Lalu apabila hampir menang, dia patah balik ke belakang, tinggal balik kuda, duduk kat belakang. Orang pun bersorak menang. Menang. Dia pun, menang. Orang tanya, ada seorang, siapa dia? Tak ada orang tahu. Ini Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Lalu bila marah, kemudian dia pukul Sa'id bin Zaid. Umar pukul Sa'id bin Zaid. Fatimah, dia mempertahankan suami dia. Dia kata, wahai mutajabbir, wahai orang yang sombong, wahai orang yang kasar, kenapa kamu menghalang kami daripada mengenal Tuhan kami? Kerana dia tengah marah, dipukul adik dia sampai pecah, berdarah mulut. Sedangkan itu adalah adik yang sangat dia sayangi. Ayahnya Khattab kasar, kerah, tetapi ayah dia mati dalam peperangan Al-Fijar. Kaum dia mengangkat dia menjadi pemimpin ketika dia muda. Maka dengan keadaannya dia sangat kasar dan sangat kerah kerana nak menghidupkan bukan sekadar keluarga, kaum dia, kabilah dia kena jaga. Dia Tok Mengulu. Tetapi adik dia adalah yang sangat disayangi kerana dia adalah amanah yang telah diamanahkan oleh ayahnya Khattab untuk jaga adik dia. Bila tengok adik dia pecah mulut, kena tampar dengan dia, tiba-tiba dia mari belah kesihan. Adik dia kemudian datang, bangkit balik dalam keadaan dah bangkit. Dia kata, wahai mutajabbir, wahai orang yang sombong, mu dengar sini. Lalu dia mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum ni mu dengar je orang cerita kami Islam. Hari ni aku Islam depan mu sendiri. Mu nak buat apa? Bila dengar tu Saidina Umar jadi tersentak. Kenapa seorang perempuan yang lemah begini berani berdepan dengan aku? Bercakap begitu. Tiba-tiba sombong dan egonya runtuh. Dan dia tersandar. Bila keadaan itu, Fatimah mendapatkan adik dia, mendapatkan suami dia, yang dipukul oleh Saidina Umar. Lalu Saidina Umar seperti orang yang bengong. Tiba-tiba dia nampak beberapa gulungan daripada ayat Al-Quran yang disembunyikan oleh Fatimah. Lalu dia nak ambil. Bila nak ambil, Fatimah segera halang dan dirampas. Tak boleh. Mu kotor. Mu kafir. Kafir tak boleh pegang. Lalu dia kata, beri kepada aku. Aku terkesan dengan apa yang kamu kata. Fatimah kata, sejukkan, tenangkan hatimu dulu. Tenangkan. Ada riwayat menyatakan Saidina Umar masuk ke dalam rumah mandi.
Apabila selesai diberikan, lalu dia pun baca. Sayyidina Umar termasuk di kalangan orang yang pandai membaca menulis. Bila baca ternyata apa yang ditulis itu sebahagian daripada surah Taha. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan, sampai habis ayat. Sampai separuh daripada surah Taha. Bila mari dia baca tu dia dengar. Dan dia faham. Mula-mula sekali sebelum baca dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Orang Arab tak kenal Ar-Rahman, tak kenal Ar-Rahim. Mereka hanya mengenal Bismillah. Sebab itu ada riwayat ketika mana turunnya Bismillahirrahmanirrahim, ada setengah di kalangan mereka mengejek. Kami tak kenal Rahman, illa Rahmanu bil Yaman. Kami tak kenal nama Haji Rahman, Pak Rahman ni. Kalau kenal apa, hak duduk Yaman tu. Ada awak ngaji ke Tuhan begitu. Wahala itulah juga Allah. Dan ini yang menjadi akidah Islam. Betul, akidah Islam ni dia detail. Bukan sekadar sifat. Kita kadang-kadang belajar sifat saja, sifat 20, sifat 13, sifat ma'ani apa benda bagus, baik, molek, comel. Tapi di sana ada lagi asma, asifat, uluhiyah, rububiyah. Itu termasuk juga perkara yang dibincangkan oleh ulama untuk kita memahami luah. Lalu bila baca, mari dalam hati dia Ar-Rahmanir Rahim. Lalu dia mengatakan nama-nama yang baik. Ketika dalam keadaan dia baca-baca, Khabbab yang bersembunyi keluar dan berdiri. Sayyidina Umar tengok Khabbab. Dia kata, Abshir ya Umar. Bergembira kamu wahai Umar. Apa yang didoakan oleh Nabi itu, kami mengharap supaya kena kepada kamu. Supaya mu yang dapat. Lalu bila berkata begitu, dia teringat apa yang berlaku 3 hari lepas. Ketika mana Abdullah bin Mas'ud dia kata, aku harap doa Rasulullah kena kepada kamu. Lalu dia kata, apa yang Muhammad doa kepada aku? Lalu dia kata, Rasulullah berulang kali menyebut, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulain, Umar bin Khattab atau Amru ibnu Hakam. Wahai Tuhan, berilah hidayah petunjuk, Allahumma hadi, beri petunjuk kepada salah seorang 2 lelaki yang kamu kasih. Sama ada Sayyidina Umar Khattab ataupun Umar bin Hakam. Lalu kemudian Allah Ta'ala menerima dan aku bergembira. Lalu bila dibaca dia kata, adakah dengan sebab ini berpecahnya orang-orang Quraisy? Sebab benda ni, sebab Quran ni? Lalu katanya Khabbab, ya, inilah sebabnya. Kerana Muhammad nak bawa manusia kepada Allah. Orang-orang Quraisy musyrikin nak manusia sesat, nak manusia dalam keadaan tidak mahu menyembah Allah Ta'ala. Ini sebab kerja Nabi-Nabi ini nak ajak manusia balik kepada Allah, melaksanakan ketaatan, melakukan kebaikan, keadilan. Tetapi pemimpin-pemimpin yang ada pada hari itu ataupun yang ada pada hari ini, pemimpin yang nak jaga kedudukan, nak jaga kesenangan, mereka sanggup untuk menghalang manusia daripada hidayah dan kekal kepada syirik kufur kepada Allah Ta'ala. Lalu dia kata, tunjuk aku di mana Muhammad. Lalu kata Khabbab, pergilah kamu ke rumah Ar-Arqam bin Abi Ar-Arqam. Dan rumah Ar-Arqam bin Abi Ar-Arqam ni dia terpencil sikit daripada yang lain. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, Masjidil Haram tu, pintu King Abdul Aziz, pintu utama tu, kalau tuan-tuan menyusul sebelah kiri, berjalan sampai ke ujung tu, dia akan nanti sampai ke pintu Safa Marwah. Tapi di dinding tu, kalau tuan-tuan tengok di dinding tu, salah satu dinding tu kita akan nampak ada kaca dan balik tu nampak bukit. Itu bukit Safa. Yang dahulu bukit tu besar. Hari ni bila buat, maknanya bukit tu telah jadi rendah kerana dijadikan tempat untuk sa'i. Puncak bukit Safa tu tinggal sikit je kita tengok. Di kaki bukit Safa di belakang ni, di situlah rumah Arqam bin Arqam. Kita tengok dekat salah satu pintu tu ditulis Bab Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Pintu Al-Arqam, di situlah rumah Al-Arqam. Lalu kemudian Umar pergi dan di situlah berlakunya pertemuan dengan Rasulullah dan dia masuk Islam. Lepas dia masuk Islam, dia tanya kepada orang Islam, siapa dalam orang kafir ni hak yang paling mu benci sekali?
selain daripada aku. Aku ni memang benci dah. Masa sebelum Islam. Siapa? Lalu orang kata Abu Jahal lah. Kami benci sekali, jahat. Saidina Umar kata tak apa, baik. Lalu Saidina Umar pun pergi ke rumah Abu Jahal. Ketuk pintu rumah Abu Jahal buka pintu. Bila buka pintu tengok Umar. Lalu dia pun suka senyum. Dia kata, sahabat aku Umar, mari masuk, apa cerita? Dia kata, tak apa, aku nak beritahu sini je. Ada berita penting, perkara besar yang aku nak beritahumu. Katanya Abu Jahal, benda apa? Mu tahu tak, Umar Al-Khattab, yang ni akulah, dah masuk Islam. Dia kata, tak mungkin jadi begitu. Tak boleh jadi begitu. Dia kata, bukan tak boleh, aku masuk Islam dah. Lalu dia sebut depan Abu Jahal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kamu nak kata apa? Dengan marah Abu Jahal tutup pintu, hempah pintu. Tabballaka, celaka kamu sairul yaum, pada seluruh hari ini, dan tabballaka bima dan celaka juga dengan berita yang kamu bawa hari ini. Dia marah kepada Saidina Umar. Jadi Saidina Umar puas hatilah kerana Saidina Umar ni sifat dia kerah. Yang kedua dia tanya, dia kata, siapa hak yang dekat Mekah ni orang yang pempengaruh lah macam hari ni, influencer, hak jenis begitu. Siapa dia? Zaman ni, TikToker ke apa benda, siapa dia? Lalu disebut nama seorang. Dia ni suka untuk membawa-bawa cerita. Saidina Umar kata, dia duduk mana? Aku boleh temu dia kat mana? Dia kata, dia biasa duduk dekat Telaga Zamzam. Telaga Zamzam ni orang ambil air. Bila ambil air, orang ramai-ramai gila-gila nak tunggu nak ambil air tu, bercakap lah, mu tak dengar cerita ni? Dia adalah geng-geng parti Tapawai ni bawa cerita ni. Jadi dia nak cari berita tu, dia nak sebar. Lalu cari-cari jumpa. Dia kata, mu nama sekian-sekian begini. Ya aku. Ada apa hal Umar? Mu dengar tak cerita baru? Dia nak cari berita. Cerita apa? Cerita pasal aku lah. Cerita pasal Umar. Benda apa? Aku dah masuk Islam. Biar betul masuk Islam. Aku masuk Islam. Dia pun sebut depan orang tu, asyhadu an la ilaha illallah. Dia mengucap. Bila mengucap, dia pun pergi dekat dengan pintu Kaabah. Dia menjerit, ya ma'syaral Quraisy, ya ma'syaral Arab, ya Bani. Dia panggil lah orang di situ. Orang pun mari. Bila orang pun mari, dia pun kata, ketahuilah kamu, Umar telah murtad. Dia buat dah. Kan wartawan kan selalu gitu kan? Cerita dia nak tarik perhatian tu, buat tajuk besar supaya orang tertarik. Dulu tu Harian Metro, kita tengok tajuk Harian Metro tu kan. Tajuk tu memang kita nak tahu benda apa cerita. Nak tahu cerita kena beli. Beli tu kena bayar, tu hutang dia tu. Saya pernah sekali pergi nak beli ikan je. Beli ikan, masuk benda. Kan situ ada surat khabar jual. Surat khabar tu tulis, Ustaz ditangkap kaluat. Tajuk buka depan, Ustaz tangkap kaluat. Orang pun ambil surat khabar. Tengok surat khabar, tengok kita. Tengok surat khabar, tengok kita. Kita pun tengok tajuk. Ustaz lain, bukan aku. Tengok Ustaz kira je selalu tak. Bukan kata. Bila begitu pun orang pun kumpul ramai. Saidina Umar datang. Ya, memang aku Islam lah. Ada siapa-siapa tak puas hati? Ada siapa-siapa tak puas hati? Nak gocoh dengan aku, mari. Dikatakan, lalu bergulatlah. Yang ni bergustilah Saidina Umar dengan beberapa pemuda Mekah. Sehingga waktu petang. Sampai petang. Pagi sampai petang. Bukan satu round, dua round, sampai petang. Dan apabila hampir gelap, Saidina Umar tengok di kalangan mereka ni, siapa yang ada kedudukan sikit, anak orang kaya ke anak orang besar, lalu dia jatuh, direbahkan, lalu dia letak jari dia. Kalau mu tak suruh berhenti, aku cocok mata. Berhenti. Sebab nak malam dah. Esok mari pula. Hari ni siapa pula nak gocoh aku? Mari. Aku Islam dah. Begitulah. 3 hari. Dia bergocoh dengan orang. Ramai. Dia seorang, orang ramai. Selepas 3 hari, hari keempat, dia kata ada lagi nak gocoh. Orang pun tak berani dah. Itu Saidina Umar. Cuma zaman kita ni lain. Hari ni tak ada lah Saidina Umar. Pak Umar ada. Tapi hak tu ngetai roti canai boleh lah. Jadi hak tu. Kenapa? Mudah-mudahan Allah tetap akan jadi sebagaimana janji Rasulullah kepada Zaid bin Harisah, anak angkatnya. Innallaha ja'ilun farajan wa makhraja. Allah Ta'ala, innallaha ja'ilun lima tarahu farajan wa makhraja. Sesungguhnya Allah akan lihat, akan memberikan kepada kamu, menjadikan kepada kamu
penglihatan untuk melihat jalan keluar dan jalan penyelesaian, dan Allah pasti memenangkan agamanya. Ini janji, dan janji ini pasti berlaku. Cuma dekat ataupun jauh lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat kepada kita. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Allah Ta'ala berikan kepada kita petunjuk hidayah. Kita istiqamah dalam masjid kita, istiqamah dengan majlis, istiqamah dengan sembahyang Jumaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan sebab itu untuk kita dijadikan sebagai hamba Allah yang baik, yang soleh. Hidup kita baik, mati kita juga baik, dan kita bangkit bersama orang-orang yang baik, para nabi, para rasul, dan dapat bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dapat meminum air telaga Kausarnya, dan kita semua masuk syurga Allah Ta'ala, insya-Allah. Amin. Sekadar itu untuk pada pagi ini, aku qauli hadza astaghfirullahal azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allahu akbar.